Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafifah binti Zahar. Saya akan bentang berkenaan agama Rastafari. Okay, pertama sekali saya akan explain dengan pengenalan. Okay, pengenalan ni di mana agama Rastafari ni wujud di kalangan bangsa Afrika lah. Okay, bangsa Afrika memang banyak join agama Rastafari. Of course lah dekat Jamaica. Okay, pada tahun 1930 agama ni dah pernah wujud. Okay, tokoh utama yang perintah agama ni since tahun 1930 sampai 1974 iaitu Haile Selassie. Dia ni adalah Maharaja Habsyah ke Afrika. Okay, next saya akan bentang berkenaan isi satu, cara kehidupan dia, cara kehidupan Rastafari. Okay, dia ada 3 mazhab. Nyah Binghi, Bibi Shanti, 12 suku Israel. Okay, saya akan explain lah antara 3 ni. Okay, Nyang Binghi ni dia adalah kumpulan Rastafari yang terbesar. Dia terbesar. Namanya asal daripada seorang wanita yang legend tau. Dia legend tu sama ada daripada Rwanda, Uganda atau Tanzania. Ada antara 3 ni. Okay, dan sebenarnya Nyang Binghi ni dia ada kait rapat dengan banduan kat seluruh benua Afrika. So sekumpulan orang Jamaica ni dia mogol lapar and dia memberontak. So menyebabkan terhasilnya nama Nyang Binghi. Macam tu. Okay, maaf kalau saya ada salah silap, tapi itu yang apa yang saya research. Okay, next saya akan explain lagi 2 mazhab, which is Bibi Shanti. Okay, nama dia macam Indon, tapi dia bukan Indon pun. Dia tak ada kait apa dengan Indon pun. Okay, Bibi Shanti ni okay, saya akan masuk Bibi ni adalah sinonim dengan Bobo. Bukan Bobo di mana, tapi Bobo lah, bermaksud hitam. Okay, Shanti means cantik, based on suku Ashanti kat Ghana. Okay, next mazhab ketiga, 12 suku Israel. Okay, dia ada berkait rapat dengan Bani Israel lah. And mazhab ni dikira aliran paling liberal lah dalam Rastafari. Macam tu. Okay, next saya akan explain pasal Bob Marley. Okay, Bob Marley ni ada kaitan lah dengan Rastafari sebenarnya. Okay, sebab Bob Marley ni pernah berjaya suatu ketika dulu sebelum dia mati. Okay, dia punya kejayaan tu tersebar luas di khalayak diorang. So orang-orang Rastafari ni dia macam bangga. Dia jadikan Bob Marley sebagai idola dia. That's why dia banyak follow cara rambut dia, okay, pemakaian dia, nyanyian, muzik, okay. So, okay, saya borak pasal muzik ni bila masuk dekat point ketiga pula, which is upacara melalui nyanyian lah, nyanyian alat muzik. So, benda-benda ni pun diorang ikut culture daripada Bob Marley ni lah. Okay, upacara agama diorang ni ada yang melalui nyanyian dengan alat muzik, sebab nak adakan kerohanian dalam masyarakat diorang tu. Macam kita berzikir, okay, selawat, okay, diorang dengan nyanyian. Dengan nyanyian tu diorang dapat kerohanian dalam masyarakat diorang. Diorang punya golongan diorang. Macam tu. Okay, dari segi pemakanan diorang pula, diorang pun ada pantang larang macam kita juga, okay. Ada benda yang boleh minum, ada benda yang tak boleh minum, ada benda yang diorang boleh makan, ada benda yang diorang tak boleh makan, okay. Contoh, diorang tak boleh minum benda yang memabukkan, yang ada unsur alkohol, okay. Makanan diorang pula, diorang banyak yang vegetarian. Diorang banyak makan buah-buahan and tak boleh makan daging babi. Daging, segala daging tak boleh, especially daging babi lah, diorang tak boleh nak makan, okay. Macam untuk gaya hidup diorang pula, diorang diharamkan potong rambut. Diorang kena bela rambut macam Bob Marley, okay, gaya dreadlocks. Sebab itu adalah sebagai salah satu amalan diorang. Plus diorang menentang habis-habisan kalau bab perguguran baby and pencegahan hamil. Kalau WAS dah tahu, korang kena proceed, diorang kena proceed lahirkan anak tu. Diorang tak boleh gugur. Even ada niat nak gugurkan pun, sebab tak nak ada anak pun, diorang kena proceed lahirkan. And pencegahan hamil tu bagi diorang tak boleh juga. Diorang kena hamil benda tu, sebab diorang nak tambahkan umat-umat Rastafari ni tau. That's why diorang nak, kalau boleh dah lagi banyak anak lagi bagus. Macam tu. Okay, untuk kehidupan selepas kematian pula, bagi diorang akan dilahirkan semula and akan kekal sampai bila secara semula jadi selepas kematian. Ini saya akan explain lebih lagi dekat isi yang ketiga. Okay, isi kedua adalah tugas agama Rastafari. Okay, saya akan bercerita berkenaan kitab macam kitab Quran, kitab Kristen, Bible. Diorang pun ada kitab diorang, which is
Nama dia Holy Piby atau dikenali sebagai Bible orang hitam. Sebab apa nama dia Bible orang hitam? Sebab diorang pernah nak guna Bible yang sedia ada, which is daripada Kristian punya, tapi pernah ada konflik. Diorang racist, orang berkulit putih racist, sampai diorang terpaksa buat buku Bible diorang, kitab Bible diorang, version diorang punya kaum, which is Bible hitam. And pernah disorting oleh Robert pada tahun 1913 hingga 1917. And after 7 years, kitab tu diriliskan pada tahun 1924. And then tak lama lepas tu, awal tahun 70-an, kepercayaan diorang tu berubah. Kepercayaan Rastafari tu berubah sebab wujudnya satu buku yang lebih kurang macam kitab tapi bukan kitab. Joseph pernah create buku tu, which is nama dia The Rastafarians of Jamaica, pada tahun 1973. So sesetengah Rastafarians akan percaya kat buku ni, ada setengah percaya dekat Bible tu juga. And then pernah ditapis and pernah disemak balik oleh Michael Jegisa. And Jegisa ni semak balik sebab dia nak tolong, dia nak membentuk balik and mendorong balik agama Rastafari ni. Dia nak kuatkan balik kepercayaan Rastafari ni antara kalangan diorang. Okay, seterusnya adalah 10 tugasan dalam Rastafari. Okay, first, kemanusiaan Tuhan dan ketuhanan manusia. Ni maksudnya di mana diorang masih hormat terhadap Haile Selassie. Diorang masih anggap Haile Selassie tu Tuhan yang wujud. So itu sebab nama title dia adalah ketuhanan manusia. Dia anggap Haile Selassie ni tak pernah mati, hidup je sepanjang masa dalam jiwa dan raga mereka. Okay. Kedua, Tuhan terhadap dalam setiap manusia. Bagi diorang percaya Tuhan membuat diri diorang tu dikenali dalam hati setiap orang. Contoh macam Haile Selassie tadi tu, dia adalah Tuhan yang sebenar-benar Tuhannya lah bagi diorang lah. Okay. Tiga, Tuhan dalam sejarah. Siapa yang mentafsir setiap peristiwa dalam sejarah Rastafari ni, dia dianggap sebagai Tuhan juga. Setiap fakta sejarah dia anggap sebagai adalah penghakiman Tuhan. Okay. Empat, keselamatan di bumi. Bagi diorang, tanggapan langit dengan dunia lain tentang syurga ni, diorang tak percaya. Diorang percaya yang betul-betul keselamatan bagi diorang adalah bumi kat Ethiopia. Okay. Situ memang betul-betul diorang percaya. Diorang tak percaya syurga, diorang tak percaya tanggapan langit ke apa semua. Diorang hanya percaya Ethiopia adalah betul-betul safety untuk diorang. Okay, next, nombor 5, keluruhan kehidupan. Okay, diorang menghormati semua alam. Manusia perlu dilindungi dan dipelihara, diprotect. Nombor 6, menghormati alam semua jadi. Diorang hormat setiap alam sekitar, semua flora dan fauna. Nombor 7, kuasa pertuturan. Ucapan diorang adalah sebagai keistimewaan dan gaib yang Tuhan bagi kepada manusia. Okay. Nombor 8, kejahatan dalam korporat. Okay, seperti tabung kewangan antarabangsa, diorang adalah objektif dan jahat semata-mata. Nombor 9, penghakiman sudah dekat. Okay, sesongsang diorang masih percaya yang kiamat makin hampir. 10, keimanan Rastafari. Tuhan dah bagi tugasan kat diorang, so diorang kena spread benda tu. Contoh macam message, Tuhan dah bagi message kat diorang, kuasa, everything. So diorang kena promote, diorang kena spread kat setiap golongan Rastafari lah. Itu untuk mengukuhkan keimanan diorang. Okey, saya akan bentang tentang isi ketiga pula, pemikiran Rastafarian tentang kematian. Okey, bagi Rastafarian punya pemikiran dan pandangan, dia melibatkan tentang hidup selepas mati tu adalah satu keabadian bagi dia dan antara hubungan dia dengan Tuhan lah, manusia dengan Tuhan. And ada 5 segi aspek pemikiran orang, which is first, keabadian roh. Okay, bagi diorang ia adalah dianggap abadi macam saya cakap tadi, and adalah sebagai peralihan dari dunia fizik ke kehidupan spiritual. Dalam dunia tu jauh lagi tinggi. And nombor 2, kehidupan lebih baik selepas mati ni, which is diorang akan dapat keadilan lah. Diorang rasa macam lepas mati ni akan hidupkan semula, and diorang akan dapat keadilan and dapat jauh lebih baik berbanding diorang hidup masa atas muka bumi dulu. Macam tu. So benda tu nak membebaskan dia daripada rasa penderitaan dan ketidakadilan masa dunia yang nyata, masa dia hidup masa dunia yang dulu. Macam tu.
Okay, nombor 3 adalah pengaruh muzik dan pujian. Okay, bagi diorang kan culture dia daripada Bob Marley. So, Bob Marley lagu dia adalah reggae. So, dengan lagu reggae tu adalah cara untuk diorang siapkan diri diorang untuk mati. Macam kita kalau prepare rasa nak mati, kita akan bertaubat. Kalau dia tak, dia dengan lagu reggae tu. Okay, kalau nombor 4, pentingnya perbuatan baik. Okay, diorang pun mesti buat baik. Kalau buat jahat, diorang akan dapat balasan, diorang akan dapat karma, diorang akan dapat hukum terus directly, atau diorang akan mendapat nasib selepas matilah. Benda tu memainkan peranan untuk diorang juga. Nombor 5, hubungan dengan Tuhan, di mana diorang akan jumpa Tuhan selepas mati, and benda tu akan hadirkan rasa spiritual yang lebih dekat antara Tuhan dia dengan dia lah. Okay, so kesimpulannya apa yang saya dapat untuk topik Rastafari, di mana dia adalah satu penindasan lah, di mana antara orang berkulit hitam dengan orang berkulit putih. So diorang sama-sama rasis. So wujudlah satu agama bernama Rastafari ni yang hanya ada di kalangan negara Jamaika je. Lama jugalah, since tahun 1930 tu dikira lama. Mungkin masih wujud sampai sekarang sebab diorang masih idolakan Bob Marley. And then kita boleh tengok cara kehidupan dia macam mana, muzik, gaya hidup, makanan dia, apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan, apa yang boleh tak dilarang, apa yang kena dilarang. Banyak objektif yang saya belajar dengan kitab dia. Dia ada berkait rapat juga dengan yang macam saya cakap tadi, orang berkulit putih, sampai kena wujud kat kitab sendiri khas untuk orang berkulit hitam je. Macam mana kehidupan dia selepas mati, macam mana otak mereka dicuci, macam mana image diorang kat sana, macam mana hamba diorang menjadi hamba kat sana. Banyak objektif yang saya belajar. Mungkin lagi banyak objektif yang ada, cuma saya tak korek lagi. Tapi ini saya belajar lah. Ini apa yang saya dapat. Saya mohon maaf atas salah silap saya. Kalau ada salah silap, sama ada point ni lari ke tak ke, semoga dapat diperbetulkan pada suatu hari nanti, pada masa akan datang, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, ini saja atas presentation saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.